Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 来，我们先祷告。还没有听圣经以前， Bapa di dalam surga kami bersyukur kepadamu. 我们在天上的父，我们感谢你， Karena kemurahan-Mu itu nyata dalam hidup kami. 因为你的怜悯在我们生活中是现实的。 Dan kami pada hari ini bersyukur karena bisa datang ke rumah-Mu kembali beribadah kepadamu. 我们今天也是很感恩，因为我们今天能够来到你的家，赞美你。 Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. 现在我们要听你的话语， Kiranya Engkau ya Allah Roh Kudus membimbing, menuntun kami. 让你的圣灵带领我们， Supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. 让我们能够明白你的真理。 Kiranya Engkau memberkati baik kami yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan firman khotbah pada hari ini. 请你祝福你的仆人与翻译的人来讲你的话语。 Sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk menguraikan kebenaran-Mu dengan tepat. 使得我们能够讲解你的话语， Dan kami yang mendengarkannya juga bisa mengerti. 所听的人也能够明白。 Inilah permohonan kami. 这就是我们的请求 Di。dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Shalom. 是， Puji Tuhan. Tuhan. Puji Tuhan Kasih kita Tuhan. bisa bersama-sama kembali untuk beribadah. 感谢主，我们今天能够在一起 Dan kita 聚会， akan merenungkan firman Tuhan 我们要想读神的话语。 yang pada hari ini akan kita sama-sama dasarkan dari surat Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua hingga yang ke-6. 今天我们要读歌罗西4章2到6节。 Nah, jika sudah menemukannya, saya akan membacakan bagian ini dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian nanti penerjemah akan membacakannya dalam bahasa 如 Mandarin. 果已经找到了，牧师用印尼话来读圣经的话，然后我用中文来翻译。 Kolose pasal 4 ayat yang kedua hingga yang ke-6, demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. 歌罗西4章2节，我们要恒切祷告，在此警醒感恩，也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，以及讲基督的奥秘。我为子是捆锁，叫我按着该说的话，将在这奥秘发明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答个人。 Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. 这就是神的话语。 Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu kemurahan orang Kristen. 今天早上我们的题目就是慷慨的基督徒。 Nah, ada seorang bernama Dr. Roy L. Laurin. 有一个博士名叫 Roy L. Laurin， Dia mengisahkan maksudnya sebuah kisah tentunya pastinya, seorang usahawan Kristen yang sedang melakukan perjalanan ke Korea. 他讲述了一个韩国的商人往前韩国的旅程。 Dan di dalam perjalanan itu dia bertemu dengan seorang pemuda yang sedang menarik bajak sederhana. 在路边，他看见有一个年轻人正在拉着一个简单的犁。 Dan pada saat itu dia ditemani oleh seorang pria tua untuk memegangi pegangan-pegangannya. 那时，那年轻人是有个老人陪着他，抓住那个犁。 Nah, si usahawan ini tertarik dengan kejadian ini dan kemudian mengambil foto. 这个商人对这个事情很有兴趣，然后就拍个照。
Nah, dia berkata, menarik sekali, saya kira orang-orang ini sangat miskin. 然后他说真有趣，我认为这些人都很贫穷。 Nah, yang mendengar perkataan dia ini adalah seorang misionaris yang membantu menerjemahkan. 听他讲这一句话的人是一个传道师，来帮他翻译的里程。 Nah, kemudian sang misionaris berkata dengan lirih, ya memang mereka miskin. 那传道师就说的对，他们是很贫穷， Nah, mereka juga adalah orang Kristen. 他们也是基督徒。 Waktu gereja mau dibangun, mereka begitu rindu untuk mempersembahkan sesuatu. 当教会要被建筑的时候，他们渴慕要奉献给教会， Tetapi mereka tidak punya apa-apa. 可是他们一无所有， Sehingga mereka memutuskan menjual satu-satunya kerbau untuk memberikan hasilnya kepada gereja. 所以他们决定把自己唯一的水牛把它卖掉，奉献给教会。 Dan pada musim semi ini mereka menarik sendiri bajak mereka. 所以今天春天，他们自己就把这个驴自己拉着， Maka sang usahawan ini terdiam sejenak. 然后这个商人就沉默了一会儿， Lalu ia berkata, ini benar-benar pengorbanan yang sejati. 然后他说这是真正的一个牺牲。 Tapi sang misionaris kemudian berkata, 可是这传道士然后又说， mereka tidak menyebutnya demikian. Mereka menganggap diri mereka beruntung karena mereka memiliki kerbau untuk dijual. 可是他们不这么认为，他们认为他们很幸运能够有一只水牛可以把它卖掉。 Nah, kini si usahawan tiba di rumah. 这时，商人回到家后， Dia bawa foto tentang pembajak itu dan menceritakannya kepada pendetanya. 然后他把那照片给了牧师， Dan kemudian dia berkata, sampai sekarang saya belum pernah mempersembahkan kepada Tuhan apapun yang melibatkan pengorbanan sejati. 然后他自己说：“我到现在为止，我从来没有为什么东西献给上帝而牺牲的东西。 Dan saya ingin menggandakan persembahan saya pada gereja dan menarik bajak. 我想，为了教会，我要加倍的奉献，还有也要拉着那个动力。 Nah, kisah nyata tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, menyadarkan kita bahwa kemurahan hati itu ditunjukkan dengan memberikan apa yang dapat kita berikan untuk kepentingan orang lain. 刚才的那个例子提醒我们，慷慨是为了别人而牺牲我们所能给的。 Sekalipun itu melibatkan pengorbanan, mereka yang memberikannya tidak merasa keberatan. 就算是一个牺牲，可是给的人没有感觉到是一个牺牲。 Justru mereka merasa beruntung karena mereka memiliki sesuatu untuk diberikan. 就是因为他们感觉到很幸运，能够有东西来交给 Nah, 别人。 kedua, pria Korea itu memiliki kemurahan hati karena Tuhan terlebih dahulu bermurah hati kepada mereka. 那两位韩国人的慷慨，因为上帝先对他们慷慨。 Nah, kata kemurahan di dalam Alkitab itu berasal dari satu kata Yunani yaitu krestotes. 慷慨这个字是从希腊文 Christotes， Artinya adalah bertindak dengan murah hati, bermurah hati kepada orang lain sama seperti Tuhan bermurah hati kepada dia atau kepada kita. Christotes 的意思就是慷慨的行为也对别人慷慨，就好像上帝对我们慷慨一样。 Dan kata ini menggambarkan sebuah watak atau sifat seseorang yang bukan sesaat melakukan perbuatan baik, tetapi sifat itu sudah benar-benar meresap di dalam dirinya. 这个词不是描述一个暂时的对人好的性格，而是这是渗透的一个性格。 Orang yang krestotes itu bersikap ramah, baik dan menyenangkan terhadap orang lain. 一个有 Christotes 的性格的人，是对人很和气和睦。 Apakah kita adalah orang seperti ini?
那我们是不是这样子的人呢？ Coba lihat sebelah kanan, sebelah kiri. 来，我们看我们的左边、右边， Apakah kita adalah orang yang Krestotes? 我们是否是个 Christotes 的人吗？ Nah, akar kata dari kata Krestotes itu adalah Krestos. 是这个词的根 Christotes 是 Christos， Artinya berguna atau sesuai. 意思是拥有或合适。 Maka kata Krestotes itu bisa juga berarti kualitas aktif yang dimana kebaikan memiliki tujuan dan manfaat yang baik kepada orang lain. Christotes 这个词的一种是积极的品格、善良的行为对待别人。 Pada intinya, kemurahan adalah karakter yang secara intrinsik baik, ramah, murah hati yang ditunjukkan dalam tindakan nyata seperti inisiatif untuk meresponi kebutuhan orang lain dan bersikap lembut terhadap sesama. 最重这个字就是慷慨，是内心的善良又好，慷慨的性格，现实的一切的行动，对于别人也是温和对待别人。 Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, itulah pengertian yang namanya kemurahan. 弟兄姐妹们，那就是慷慨的理解。 Nah, di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua sampai yang ke-6, Tuhan mengajarkan kita untuk menyatakan kemurahan hati. 在哥罗西书4章2到6节，主教导我们要表达慷慨。 Dan kemurahan hati itu bisa dinyatakan secara eksternal dan internal. 这种慷慨可以在内部和外部的表达方式。 Secara internal, kita bisa mendoakan para pemberita Injil. 在内心的慷慨，我们可以为基督徒传福音的传道人祷告。 Tapi mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin kita terus-menerus mendoakan atau berdoa bagi mereka? 可是，在我们的心里，我们会想，怎么可能我们一直不断的为他们祷告？ Apakah kita tidak makan, tidak tidur, tidak minum? 我们不吃不喝也不睡吗？ Tentu saja tidak. 当然不是。 Justru pada saat kita bekerja, kita belajar, kita dapat berdoa dalam hati dan spontan. 就是当我们正在工作的时候，我们可以学习在心里沉默的祷告， Supaya Tuhan dimuliakan dan supaya Tuhan juga mendengarkan doa kita. 使得神被我们的荣耀，也是神能听我们的祷告。 Dan di dalam doa kita ada namanya ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. 在我们的祷告里，我们也是对神的感恩。 Jadi doa kita Bapak Ibu Saudara-saudari itu menjadi hidup kita dan hidup kita menjadi doa untuk mempengaruhi dunia dengan kuasa Allah. 因此，祷告成为我们的生活，我们的生活可以用来彰显世界，影响彰显世界。 Doa orang percaya bukan hanya terus-menerus. 一个信徒祷告不是一字的一字， Tetapi di ayat 2 ini dikatakan bahwa doa kita sebagai orang Kristen juga harus berjaga-jaga. 在第2节，一个祷告的人是要警醒的。 Nah, mengapa kita harus berdoa dengan berjaga-jaga? 为什么我们要一直祷告和警醒呢？ Karena setiap hari itu adalah peperangan rohani kita terhadap pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kuasa dunia yang gelap dan roh-roh jahat di udara. 为什么我们要一直祷告也要警醒呢？因为我们每天的生活都是有依仗，并不是遗属血气的征战，乃是有执政的、掌权的。 Jadi mereka terus-menerus akan mencobai dan menggodai hati kita untuk melawan Tuhan dan firman-Nya. 他们一定不断的试探我们，也试探我们的心，来反对上帝的话语。 Karena itu kita mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan menguatkan iman kita. 所以我们祈求上帝来加强我们的信心。 Sehingga ketika kita sedang kacau, sedang galau sekalipun, kita tetap bisa bertahan dan tetap taat dan setia. 就算我们在患难中的生活，还是有混乱的生活时，我们还是能够恒切的祷告。 Alhasil kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah khawatir, tetapi sebaliknya kita mengubah kekhawatiran kita menjadi doa.
因此我们不会轻易担心，而是把担心变成祷告的生活。 Jadi dengan doa dan di dalam doalah kita memperoleh kekuatan untuk melawan iblis. 因此我们在祷告里才能够抵挡魔鬼的力量。 Nah selain itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menyadari kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk orang lain. 除此以外，我们也要知道，也要感觉到，我们的祷告不是单单为了自己，也是为别人。 Di dalam Kolose pasal 4 ayat 3 dikatakan berdoa untuk pekabaran Injil Kristus yang diberitakan orang Kristen lainnya. 在哥罗斯4章3节说，是为祈求其他基督信徒所传讲的基督福音的信息。 Walaupun memang kita ketahui Paulus dan tim adalah orang-orang yang pandai, orang-orang yang terampil di dalam memberitakan Injil. 虽然我们知道保罗和他的团队是个聪明和熟练的人， Tapi mereka menyadari mereka membutuhkan dukungan doa dari orang-orang percaya yang lain. 但是他们也知道，他们必须有弟兄姐妹们的支持的祷告。 Karena pemberitaan Injil ini bukan semata-mata karya manusia, tapi jelas adalah karya Tuhan. 基督的福音不是人类所造的，而这是神的创造。 Dan yang bisa membuka hati manusia itu hanya Tuhan, bukan manusia. 也只有神才能够敞开我们人的心。 Karena itulah maka kenapa setiap orang Kristen harus terus mendoakan pekabaran Injil yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang lainnya. 所以我们做个基督徒，必须要为传道福音的人祷告。 Dan ini adalah bukti dari yang namanya kemurahan hati kepada sesama orang Kristen. 这证明了基督徒的慷慨。 Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah khotbah pertama dari Dr. Wilburn Chapman, 在 Wilburn Chapman 第一次传道的时候， maka seorang pria tua kemudian berkata kepadanya, 有一位老人对他说 Anda terlalu muda untuk menjadi pendeta di gereja ini. ：“你还年轻，不能做教会的牧师。 Tetapi Anda mengabarkan Injil dan saya akan menolong apa yang saya bisa lakukan. 但你传福音，我尽我的能力来帮助你。” Dr. Chapman berpikir dalam hati, ini jebakannya. Sherman 博士想，这是一个陷阱吧？ Tetapi pria ini kemudian berkata, saya akan berdoa untuk Anda supaya Anda memiliki kuasa Roh Kudus. 可是那人说：“我要为你祷告，求你能有圣灵的能力。” Ada dua orang lain yang bersama dengan saya yang akan mendoakan Anda. 还有另外2个人同意和我一同为你而祷告。 Dr. Chapman berkata, saya tidak merasa apa-apa ketika dia berkata bahwa dia akan berdoa bagi saya. Sherman 博士说：“当他说要为我祷告时，我没有感觉到什么东西。 Tetapi kemudian 3 orang menjadi 10 orang. 然后3个人成为了10个人， 10 orang menjadi 20 orang, 20 orang menjadi 50 orang. 10个人变为20，20变为50， 50 orang kemudian menjadi 200 orang. 5个人变为200个人。 Mereka berkumpul bersama sebelum kebaktian dimulai. 他们聚在一起祷告， Dan mereka berdoa supaya Roh Kudus itu menguasai saya. 他们还没有聚会以前聚在一起祷告，还有求圣灵充满他们的师生。 Dan saya selalu naik ke mimbar dengan merasa bahwa saya diurapi sebagai jawaban dari doa orang-orang yang setia berdoa bagi saya. 当我上台讲道的时候，我感觉到有一个恩膏来回应他们这些忠心为我祷告的人。 Sungguh merupakan suatu sukacita untuk berkhotbah. 讲道是这么的快乐， Ada hasilnya yaitu ada 1.100 orang bertobat dan bergabung di dalam gereja kami. 600 diantaranya adalah para pria. 有1100个人悔改加入我们的教会，其中600个人是男性的。 Dan ini adalah buah dari jawaban doa. 这是祷告的结果。 Bapak Ibu Saudara-saudariku, betapa luar biasanya kuasa Allah. 亲爱的弟兄姐妹们，我们可以看到神的权力有多么的伟大。 Dan kuasa itu dinyatakan ketika kita berdoa bagi orang-orang percaya yang lain. 这个权力对
现实的在我们的面前，当我们为别人祷告。 Maka mulai hari ini mari kita bersama-sama terus berdoa bagi orang-orang percaya. 所以从今天起，我们要必须不断的为信的信徒祷告， Berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani. 为了教会的领袖祷告， Seperti pendeta, penginjil, majelis, pengurus, 好像牧师传道福音、 para misionaris, 教会的执政，还有属灵的领袖， ataupun anggota keluarga kita sendiri, supaya mereka benar-benar hidup di dalam Tuhan sampai akhir hidup mereka. 就是好像我们也要为我们的家庭的人祷告，真正的为他们活出这个祷告。 Mari kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah kita sudah tekun berdoa, baik dalam waktu khusus seperti kebaktian doa, ataupun ketika kita ada di mana saja. 我们真正要反省，我们到底有没有恒切的祷告，就是好像在祷告会， Sungguh ironis Bapak Ibu Saudara-saudariku, 很奇怪的。 harus saya akui bahwa ibadah doa kita selalu tidak banyak orang datang. 我要承认，我们的祷告聚会根本很少人来。 Saya menyadari bahwa kita semua pasti punya pergumulan. 我相信我们每个人都有心理的混乱， Tetapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini kembali mengobarkan semangat kita untuk bisa berdoa bersama di rumah Tuhan. 让今天的神的话语来火热我们的心，再回到祷告会里。 Martin Luther sang reformator pernah berkata, "Jika aku melalaikan permohonan doaku barang sehari saja, maka aku akan kehilangan banyak api iman yang menghangatkan orang lain." 宗教改革马丁路德曾经说过，如果我忽略我今天的祷告，那我就会失去许多温暖给别人的火热的心。 Banyak orang yang membutuhkan dukungan doa kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. 很多人需要我们的祷告的支持， Sehingga tidak ada alasan buat kita untuk tidak berdoa setiap hari untuk orang lain. 所以没有理由不让我们为别人祷告。 Dan saya juga mengajak kita, mari berdoa bukan hanya sekedar di rumah, tapi mari berdoa di gereja Tuhan untuk banyak hal. 我也鼓励弟兄姐妹们，不但在家里祷告，也要来到教会里而祷告，为了很多事而祷告。 Yang kedua, mari kita sama-sama coba periksa hati kita, masalah apa yang sedang kita hadapi sekarang. 我们也是要问我们的心，到底我们面对了什么难处呢？ Apakah kita lebih fokus kepada masalah kita daripada Tuhan yang berkuasa atas semua masalah yang kita hadapi? 我们是否专注我们自己的问题呢，还是专注在全能全智的上帝呢？ Apakah pada saat kita berdoa kita tetap waspada supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan? 当我们正在祷告的时候，我们有警醒吗？不要跌在试诱的里头。 Dan mari kita coba lihat kehidupan doa kita. Apakah kita lebih banyak mendoakan orang lain atau malah lebih banyak mendoakan diri kita sendiri? 来，我们反省自己，问自己，我们的祷告是否是为了别人多呢，还是为自己多？ Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selain menyatakan kemurahan hati kepada sesama orang Kristen atau orang percaya, Tuhan juga mengajarkan kita untuk menyatakan kemurahan hati kepada orang-orang yang tidak percaya. 除了对生徒的慷慨，神也教导我们对外面的人也要慷慨。 Nah, sebelum menyatakan kemurahan hati, kita harus menyadari bahwa dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang memang jahat. 当我们还没有对外面的慷慨的时候，我们要知道，这个我们所面对的世界是一个恶坏的世界。 Sehingga ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang bukan percaya di dunia, kita harus waspada supaya tidak terpengaruh dengan mereka. 当我们以外面的人面对的时候，我们要警醒，不要被试探。 Dan ini mengingatkan kita kepada firman Tuhan yang berkata, janganlah sesat, pergaulan buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. 这提醒我们，告诉我们的，不要遗弃，因为外面的事又好的习惯会变不好的习惯。
Sehingga ketika kita mau hidup di tengah masyarakat, mau menyatakan kemurahan hati, pertama-tama kita mohon hikmat dari Tuhan. 因此，我们必须要向神要求智慧来面对这些外邦的人， Supaya kita bisa membawa diri dengan tepat dan supaya kemurahan itu bisa ditunjukkan dengan tepat kepada mereka. 使得我们能够把慷慨交给他们，也能够认识我们的行为对待他们。 Nah, di dalam menyatakan kemurahan Tuhan atau kemurahan hati kepada orang-orang yang tidak percaya, kita perlu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. 当我们面对与外人慷慨的时候，我们要好好的利用我们的时间。 Kata pergunakanlah di sini itu adalah satu kata yang biasa dipakai dalam dunia bisnis. 这一词是时常用在贸易公司里的世界里。 Secara harafiah, kata ini berarti membeli kalau ada, menebus atau memegang, memborong barang di pasar. 这个词就意思就是说，如果有就买。 Dan pada saat itu para pedagang itu sangat jeli sekali untuk bisa melihat peluang untuk bisa menjual barang-barang mereka. 当时贸易商非常的勤奋，研究这个市场的金额。 Nah, waktu di sini dimengerti sebagai sebuah kesempatan yang tidak dapat datang dua kalinya. 这里的时间被理解为不能再有第二次的机会了。 Sehingga istilah mempergunakan waktu itu adalah sebuah usaha untuk menangkap peluang yang ada. 所以这个字告诉我们要抓住机会。 Dan juga menebus kembali segala hal-hal yang jahat, yang sia-sia, yang telah dilakukan pada masa lalu. 也要弥补过去我们所做的恶事。 Jadi momen untuk menyatakan kemurahan hati itu adalah sebuah kesempatan dan kita harus pakai dengan sebaik-baiknya. 这时的慷慨，我们要好好的利用这个时间。 Dan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak hanya mengajak kita untuk menyatakan kemurahan hati dengan perbuatan. 神的话语慷慨这个事不是单单用我们的行为来表达， Tetapi juga menyatakannya dengan perkataan. 但是也是用我们的言语来表达。 Ketika kita berelasi dengan orang-orang yang tidak percaya, kita diperintahkan Tuhan untuk berkata-kata dengan penuh kasih. 当我们与不信的人来往，神告诉我们要用爱的言语跟他们说话。 Dan kemudian perkataan yang penuh kasih ini diteruskan dengan kata janganlah hambar. 这个爱的词继续的说，不要平淡的句话说罢了。 Nah, di dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin biasanya diterjemahkan dengan season with salt. 在英文的解释就是说，用盐来调和。 Jadi, tapi jangan pikir, kalau begitu kita harus banyak makan garam kalau begitu. 那我们不要想，那我们跟盐一样吧。 Tapi maksudnya adalah secara simbolis, Bapak Ibu Saudara-saudari. 这里的意思就是表示， Dan ini mengingatkan kita pada ayat-ayat di Injil. Seperti Matius pasal 5 ayat 13 yang berkata, kamu adalah garam dunia. 让我们想起马太福音说你是地上的盐。 Markus pasal 9 ayat 50b yang berbunyi, hendaklah kamu senantiasa mempunyai garam dalam dirimu dan hidup berdamai seorang dengan yang lain. 马可福音9章50下，你们要常常有盐，彼此和睦相处。 Artinya adalah perkataan yang penuh dengan garam ini itu membawa kedamaian bagi orang lain. 意思就是说，用盐调和的话语给别人带来平安的结果。 Dan inilah yang kemudian dikontraskan oleh Paulus di dalam bagian sebelumnya Kolose pasal 3 ayat 8 yang berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. 在这里，保罗相反的在果罗士3章18节说，但现在你们要把一切，这就是从口中发出的愤怒、纷争、邪恶、毁谤和
误会的话语都除掉了。 Dengan berkata-kata penuh dengan kasih, tidak hambar, itu akan menjadi pertanggungjawaban iman kita di hadapan orang lain yang tidak percaya. 用爱的话语和不是单调的话语，是我们对信仰的负责任。 Nah, pada Oktober 2016 yang lalu, gereja Sycamore Creek di Pickerington, Ohio, Amerika Serikat itu melakukan sesuatu yang berbeda dengan uang persembahan gereja. 在2016年10月初 ，Sycamore Creek Baker Demos 的教会用他的奉献来做出一些不同的事情。 Jadi gereja itu mencoba mengajarkan kemurahan hati kepada jemaatnya pada saat itu yang hadir dalam 3 jam yang berbeda dalam ibadah mereka. 这个教会来教导他的圣徒怎么样做个慷慨的人，在3个时间不同的礼拜做的时候， Jadi khusus untuk hari itu persembahan tidak masuk ke kas gereja. 当时他们的奉献没有进入到教会的金筐里。 Tapi gembalanya Steve Markle itu meminta jemaat gereja yang hadir pada masa itu 600 orang untuk memberikan persembahan kepada pengantar pizza. 那当时 Steve Marker 牧师要求他的教会众会大约600个人献上奉献给披萨的小麦。 Pada jam ibadah yang ketiga, staf gereja memesan pizza ukuran kecil seharga $6. 在礼拜堂第3个的时候，教会的工作人员订了小小的披萨$6。 Kemudian meminta sang pengantar pizza itu untuk naik ke atas panggung. 然后又叫外卖的披萨来上台。 Dan ternyata pengantar pizzanya itu seorang wanita. 原来这外卖披萨的是一个女孩子。 Pas ada jemaat kita namanya juga sama, yaitu namanya Natasha. 刚好有我们在这里的有个 Natasha 的一样的名字。 Dan dia menerima persembahan dari jemaat itu sebesar $1,000. 他收到了价格$1000多的奖品。 Nah, gereja itu sangat bersemangat sekali untuk melakukan sesuatu yang murah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. 教会对一起这样慷慨的事情感到非常的兴奋。 Nah, ketika persembahan itu diberikan kepada Natasha, maka wanita itu menangis. 当把那个礼物送给娜大夏的时候，那个女孩就哭了。 Tentu saja mereka jemaat Tuhan pada saat itu bertanya-tanya, kenapa menangis? 当然那时候观众都想为什么会哭呢？ Nah, Natasha bercerita secara singkat bahwa baru pagi itu dia menerima surat pengusiran dari apartemennya. 娜大夏简单的说，刚才早晨她刚刚收到一封公寓去诉的信，就是赶出去的信。 Dan dia adalah ibu tunggal dengan anak usia 3 tahun. 她是一位单身母亲，有一个3岁的孩子。 Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. 她不知道要该做什么呢？ Tetapi waktu hadiah tersebut diberikan kepadanya, maka dia menyadari bahwa Tuhan itu mengatur segala hal dalam hidupnya. 当那份礼物送给她的时候，她就理解到神安排了这一切的。 Sebenarnya dia tidak mendapatkan jadwal untuk melakukan pengiriman pizza pada hari itu. 其实那时候不是他来送的披萨， Tapi orang yang mendapatkan tugas untuk mengantar pizza pada saat itu ketakutan kalau harus naik ke panggung gereja. 接到任务的那人害怕上台， Jadi Natasha tanpa tahu menahu tentang apa yang terjadi, dia melakukan pengiriman itu. 所以娜大夏也不知道就马上去送披萨。 Nah, setelah kejadian ini terjadi dan kemudian viral, maka Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang di seluruh negeri ataupun jemaat yang beribadah di jam yang pertama dan kedua juga terinspirasi untuk melakukan kemurahan hati. 但这个故事被开了以后，他们就变红了。那弟兄姐妹们还有
教会的一些人在第一堂和第二堂都会有慷慨的心。 Dan mereka mendapat berbagai email dari gereja-gereja lain yang terinspirasi dengan tindakan itu, dan akhirnya mereka melakukan hal yang sama. 他们也收到很多的邮件，从别的教会，他们也一样的做这件事。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, bagaimana hidup dan perkataan kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan? 弟兄姐妹们，那我们的生活又是如何来面对这外面的人呢？ Apakah sungguh-sungguh mereka merasakan bahwa perkataan dan perbuatan kita itu benar-benar adalah wujud kemurahan hati? 他们会感觉到我们的行为、我们的说话是从我们的慷慨吗？ Apakah sungguh-sungguh berdampak positif atau sebaliknya? 还是有产生了积极的影响，还是相反的呢？ Dan izinkan saya bertanya untuk hal yang terakhir, kemurahan hati apa yang sudah kita nyatakan kepada orang-orang yang tidak percaya, baik itu di rumah, di gereja, di sekolah, di tempat usaha kita selama ini? 让我来问你们，到底慷慨是在家庭里、教会和学校的，和商业场 Nah, Bapak 周 Ibu 围的影 Saudara-saudariku, 响？ Tuhan mengajar kita melalui firman-Nya pada hari ini untuk menyatakan kemurahan hati kepada orang, ke setiap orang. 上帝再次通过他的话语教导我们，向外人表达慷慨， Baik itu orang yang percaya maupun bukan orang percaya. 包括信徒和不信徒。 Melalui firman Tuhan kita juga belajar bagaimana menyatakan kemurahan hati bagi orang yang percaya dengan mendoakan mereka terus-menerus, Bapak Ibu 从神 Saudara-saudari. 的话语，我们也可以表达我们的慷慨，从祷告不断的祷告， Supaya Injil Kristus itu bisa dihidupi dengan benar dan ketika diberitakan itu berkuasa untuk mengubah hidup orang. 使得基督的福音能够有效果，在传讲的时候，当我们讲的时候有全能。 Dan bagi orang yang tidak percaya, kita belajar untuk hidup dengan penuh hikmat di tengah-tengah mereka. 对于不信的人，我们要有智慧来面对他们。 Kita hidup dengan penuh hikmat maksudnya adalah supaya kita tidak terpengaruh dengan filosofi, dengan nilai-nilai dunia. 我们的生活要有智慧，那是因为我们不要被他们的哲学影响到。 Tetapi dengan menggunakan hikmat dari Tuhan, kita bisa menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk menyatakan kemurahan hati kepada mereka. 可是我们用上帝的智慧来使我们能够有机会来表达我们的慷慨。 Dan kemurahan hati itu juga bisa dinyatakan melalui perkataan yang penuh kasih, penuh anugerah, dan juga penuh dengan kedamaian bagi sesama. 慷慨也可以用我们的言语来表达恩典与和平的说话方式。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita melakukan atau menyatakan kemurahan hati bukan karena kita memang bisa melakukannya. 我们说慷慨或是行为慷慨，不是因为我们能够慷慨， Tapi karena Tuhan kita Yesus Kristus telah melakukannya terlebih dahulu bagi kita. 但是因为我们的主耶稣基督已经献为我们慷慨。 Allah kita itu penuh dengan kemurahan sehingga Dia menyatakan kasih-Nya bagi kita yang berdosa ini. 神是一个很慷慨的人，使得他表现了他的爱在我们。 Pada saat kita masih berdosa, Dia masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, untuk hidup setiap hari, Bapak Ibu Saudara-saudariku. 当我们还是在最重的时候，他还是给我们机会来复习，来每天生活。 Dan inilah yang disebut dengan anugerah umum. 这就是普遍的恩典。 Bahkan kita lihat Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia untuk mati buat kita. 甚至他差遣他儿子耶稣基督为我们而死， Sehingga kita yang harusnya mati kekal, mengalami hidup yang kekal di 我 dalam 们应该 namanya. 是永远的死，反而我们现在有了永远的生命。 Inilah kemurahan hati Tuhan yang besar bagi kita anak-anaknya. 这就是神对他的孩子的慷慨， Dan inilah yang disebut dengan anugerah khusus. 这就是叫做特别的恩典。
Kalau Tuhan sudah melakukannya, maka jelas firman Tuhan berkata di dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. 如果神已经对我们慷慨，所以在路加福音6章36节，他说：“你们要有恩典，像你们的父有恩典一样。” Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, saya ingin menutup renungan pada hari ini dengan mengajak kita berpikir lebih lanjut. 亲爱的弟兄姐妹们，我要关闭这个言语，来让我们提醒、反省一些。Kita tidak pernah bisa memberi lebih banyak daripada yang Tuhan berikan kepada kita. Benar atau tidak? 我们不能给上帝多于上帝所给我们的，对吗？ Sekali lagi saya ulangi. Kita tidak bisa memberi kemurahan hati itu lebih daripada Tuhan berikan kepada kita. 我再次说明，我们不能比上帝给我们的更多。 Ada seorang yang namanya Harry Parson Crowell. 有一个人名叫 Harry Parson Corwell， Siapa dia? 他是谁呢？ Dia adalah pendiri perusahaan sereal besar Quaker Oats. 他是创始的麦克会的麦片公司。 Mungkin kita masih ada yang mengkonsumsinya, mungkin ya. 可能我们现在还有吃麦片， Waktu kecil saya ada makan itu. 我小时候有吃麦片。 Nah ketika Crowell ditanya berapa jumlah rata-rata persembahannya, maka dia berkata, 当 Crowell 被问的时候，你的奉献是多少多呢？ selama lebih dari 40 tahun saya telah mempersembahkan 60 sampai 70% penghasilan saya kepada Tuhan. 他说，40年来，我将收入的60%到70%献给主。 Akan tetapi saya tidak pernah berhasil melebihi dia. 然而，我始终无法超过他。 Dia selalu memberi lebih banyak daripada saya. 他总是比我付出的更多。 Fokus kita bukan masalah uang persembahan di sini. 我们的重点不是钱的 Karena 奉献， karena kemurahan hati bisa ditunjukkan dalam berbagai bentuk. 因为我们的慷慨可以很多方式来表达。 Tetapi kita, saya ulangi kembali, kita tidak pernah berhasil untuk memberi melebihi Tuhan memberi kita. 可是我再一次的说，我们不可能超过上帝所给我们的。 Dan kita dipanggil untuk melakukan hal yang sama, yaitu memberi seperti Tuhan memberi. 神教导我们也是一样的，要给，付出的给。 Dan mari kita baca bersama-sama kalimat ini. 来，我们一同读这个词。 2, 3. Karena itu, bersama-sama, bukankah suatu kehormatan atau keberuntungan kalau kita dapat memberikan sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan, sebagai wujud kemurahan hati kepada saudara-saudari seiman dan orang-orang yang tidak percaya? 不是因为尊重或是幸运，我们能够慷慨的把东西给弟兄姐妹们，或是给不信者的。 Amin. Mari kita berdoa. 阿们。来，我们一同祷告。 Bapa dalam surga, terima kasih. 亲爱的天父，我们感谢你， Karena Engkau Allah yang sudah mengajarkan kami tentang kemurahan hati. 因为你是一个神，已经教导了我们要怎样慷慨。 Engkau sudah menyatakan kemurahan hati itu bahkan ketika kami masih berdosa. 你先表明你的慷慨，当我们在最重的时候。 Dan bahkan Engkau sudah mengutus memberikan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami. 你也已经差遣了你的儿子为我们而死， Itu adalah sebuah pengorbanan yang begitu besar dan terbesar ya Tuhan. 那是一个很大、很伟大的一个牺牲， Dan kami tidak bisa membalasnya. 我们也无法报答。 Tetapi kalau kami pada saat ini menerima sesuatu yang lebih daripada Tuhan, 如果我们现在受到超过比神的，
biarlah hati kami juga belajar dilatih untuk bermurah hati. 让我们的心也被操练慷慨。 Kalau kami diberikan kepandaian oleh Tuhan, 如果神给我们智慧， kalau kami diberikan yang namanya karunia dan talenta oleh Tuhan, 如果神给我们恩典和 maka kami mau memakainya untuk kepentingan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. 我们也来用这些东西来荣耀给神。 Kalau Engkau memberikan kami materi yang berlimpah, yang banyak, ajar kami juga untuk bisa bersyukur dan belajar untuk melatih diri memberikan persembahan. 如果你给我们物品，也操练，也让你操练我们的心来奉献。 Dan kalau Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk hidup sampai hari ini, 如果你今天给我们机会能活到今日， ajar kami untuk bisa terus melayani Tuhan. 也让我们一致的侍奉你。 Ajar kami menyadari bahwa kesempatan untuk melayani tidak pernah datang yang kedua kalinya. 也教导我们侍奉的机会不会来到第二次。 Sehingga selagi kami masih hidup, biarlah kami pakai hidup kami untuk melayani Engkau. 当我们还在活着的时候，让我们的生命是用来侍奉你的。 Ajar kami untuk lebih lagi berdoa untuk orang lain. 也教导我们为别人而祷告， Bukan untuk diri kami sendiri saja. 也不是单单为自己祷告。 Bapa, tolong kami. 主啊，天父，求你帮助我们， Karena kami mengakui kami lebih banyak pikir diri kami sendiri. 因为我们承认我们只想到自己， Dan jarang memikirkan orang lain. 也很少为别人想。 Tapi biarlah pada hari ini firman Tuhan boleh menyatakan kebenarannya. 就让今天的神的话语来证明这个事实， Dan kemudian menggerakkan hati kami untuk bisa menyatakan kemurahan hati seperti Tuhan sudah bermurah hati kepada kami. 也感动我们的心，让我们有慷慨的心，就像神对我们慷慨一样。 Terima kasih Bapa, inilah doa kami. 感谢天父，这是我们的祷告 Di。dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan memohon. 奉主耶稣的名，我们依靠。 Amin. 阿门。 Tuhan berkati. 神祝福我们。